Terima kasih Tuan Imam. Baik. Bagaimana yang dikatakan ciri-ciri solat Nabi yang sahih mengikut salu kama raaitumuni usalli, kita mazhab Syafi'i. Kerana kita berwuduk cara Syafi'i, kita solat cara Syafi'i. Maka apabila berdiri dengan sejengkal kita punya kaki itu, sejengkal. Bukan buka luas-luas tapi sejengkal. Bagi makmum, sejengkal memberi ruang kepada orang lain untuk masuk saf. Dan bertemunya antara bahu dengan bahu, saf. Begitu juga barang siapa yang menutupi celah-celah safnya itu, maka Allah akan mengangkat darjatnya di syurga dan membina rumah di dalam syurga. Maka dengan itu kita meletakkan kaki kita dengan kaki yang lain, hampir tutup celah-celah. Tutup celah-celah. Ini yang banyak orang, sedangkan Tuan Imam rapatkan saf, kita masih lagi rasa kekok nak merapatkan saf itu. Tuan Imam dah menyeru dah untuk rapatkan saf itu. Rapat bermaksud rapat, bukan jarang. Maka rapat itu kita rapatkan bahu membahu dengan itu. Bukan ditempel tapi rapat. Tempel tu menyakitkan orang. Kemudiannya pandangan tunduk pada tempat sujud. Tidak ada lain lagi, hanya pada tempat sujud, kecuali ketika mengangkat tahiyat, baru kita melihat kepada jari kita. Bukan tengok pada kaki kita, tapi tengok pada tempat sujud. Barang siapa yang memalingkan pandangannya daripada Allah, mengangkat wajahnya ketika dia solat, Allah akan menukar wajahnya menjadi himar. Ini banyak hadis-hadisnya, larangan daripada Nabi SAW. Maka apabila kita solat, mengangkat takbiratul ihram bertetapan dengan dua bahu, dua pundak kita itu, dan dua ibu jari hampir kepada cuping telinga, dengan direnggangkan ke sedikit keseluruhan jari jemari, ke semua tapak tangan kita menghadap ke arah kiblat. Ini sunnahnya. Allah, maka dijarangkan jari-jari dibukakan sedikit. Ini hampir kepada cuping telinga dan bertetapan dengan bahu kita. Maka dengan itu kedua tapak tangan menghadap ke arah kiblat. Allahu Akbar. Dan takbir itu hendaklah, baik takbiratul ihram ataupun takbiratul intiqal, perpindahan takbir, beriringan dengan perbuatan Allahu Akbar. Dalam mazhab kita letak pada al-kub, pergelangan tangan. Ini pergelangan, bukan mirfaq. Mirfaq siku. Ini pergelangan. Ini di atas pusat, atas pada pusat, bawah pada dada. Ini dalam mazhab kita, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Adapun Hambali dan Hanafi di bawah pusat. Kita Syafi'i di atas. Allahu Akbar. Pandangan tempat itu, nanti bacaan itu cerita lain. Sebab saya buat kursus di Surau Ikhwan itu ada 25 imam. Surau Ikhwan Bandar Baru Sungai Buloh, fasa pertama. Saya rasa bulan lepas 25 imam yang hadir ketika itu. Kemudiannya apabila takbir intiqal, untuk pemindahan takbir intiqalat, pindah kepada rukuk. Daripada kita tangan ini Allah, maka beriringan dengan perbuatan, tidak terputus zikir. Allah sama macam kita angkat takbiratul ihram tadi tu. Allahu Akbar. Direnggangkan keseluruhan jari, pandangan masih pada tempat sujud, bukan tengok kaki. Tengok sujud, tempat sujud. Ni ramai yang tengok kaki tu. Bila dia tengok kaki, dia tengok alamak, lupalah kaki, kuku tak potong. Macam-macam lah. Nabi suruh tengok pada tempat sujud. Maka perpindahan tadi Allahu Akbar, menggenggam lutut, dibuka keseluruhan jari, tidak dirapat. Dan betul-betul meluruskan tulang belulang, tengok pada tempat sujud. Kemudian untuk iktidal daripada bawah tadi itu, Sami Allah, sama dia punya posisi macam ketika takbiratul ihram. Daripada bawah Sami Allahu liman hamidah sampai sini. Ini yang dikatakan beriringan dengan perbuatan, tidak terputus zikir sebagaimana dalam kitab fatwa Imam Nawawi. Jangan diputuskan zikir di dalam salat. Bukan selepas kita berdiri, kita dah berdiri Sami Allahu liman hamidah, tu terputus zikir. Di antara tu terputus zikir. Kerana solat itu tidak boleh terputus zikir.
Sami Allahu liman hamidah. Kemudian apabila kita sujud, maka dengan kedua lutut kita yang kita turunkan mengikut mazhab kita, mazhab Syafi'i, Allah, tangan dirapatkan lurus. Allahu akbar, lurus, rapat. Bukan dibuka macam ni, bukan macam ni, bukan macam ni. Lurus. Kaki, perut ibu jari kaki, sebab tadi saya masuk ada seorang hamba Allah semayang, jadi sujudnya tak betul. Perut jari kaki kita itu dengan kita meletakkan begini. Maka apabila kita letak sujud dalam macam ni, maka akan terarah jari jemari ke arah kiblat. Tadi itu yang saya nampak tu ada seorang hamba Allah semayang, dia letak macam ni ya. Ini tak sah, sujudnya tak sah. Habis semayang. Kerana 7 anggota yang wajib, 2 tapak tangan, 2 lutut, perut jari kaki kita, kemudian dahi, sunat untuk hidung kita, dan terarah ke arah kiblat keseluruhan jari jemari kaki kita. Allahu akbar, sujud. Dibuka sedikit, bagi perempuan dirapat. Allahu akbar. Apabila daripada bawah tu, Allahu akbar, duduk iftirash, menegakkan kaki kanan, duduk pada telapak kaki yang kiri, maka dengan itu akan terarah jari jemari ke arah kiblat. Ini yang sahih. Boleh tak duduk macam ni? Boleh. Tapi ini menyalahi sunnah. Boleh tak duduk macam ni? Boleh. Sah. Menyalahi sunnah. Ada orang duduk macam ni, ada orang duduk macam ni, ada orang duduk macam ni. Sedangkan yang dibawa oleh Rasulullah SAW menegakkan kaki yang kanan. Ini dalam duduk iftirash, duduk antara 2 sujud. Ini dalam mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Maliki itu di Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di tempat lain mazhab Maliki itu dia duduk iqaq, dia panggil. Ini duduk mazhab Maliki. Mazhab Maliki duduk begini. Banyak di Morocco. Morocco ramai. Tu mazhab Maliki duduk macam ni. Mazhab Imam Syafi'i membezakan duduk iftirash dan tawarruk. Iftirash, menegakkan kaki yang kanan, duduk pada kaki yang kiri. Kemudian jari jemari diletakkan pada paha, dengan lurus ke arah kiblat. Lurus ke arah kiblat. Bukan letak bawah macam ni, bukan macam ni, macam ni. Lurus betul-betul ke arah kiblat. Persembahkan betul-betul di hadapan Allah, lurus. Bukan letak macam ni, tak tahu macam-macam. Sedangkan tak ada hadis yang membawa begitu. Nabi SAW rapat gini, kemudian diri. Kemudiannya apabila kita sujud kali kedua, Allahu akbar, sujud. Sebelum bangkit pada sujud dipanggil jasratul istirahah. Duduk sebentar. Allah. Duduk sebentar tu macam istirah tadi. Allahu akbar. Baru naik. Sampai sini Allahu akbar. Itu pada rakaat yang kedua. Jadi 4 tempat mengangkat tangan sunat. Allahu akbar. Rukuk, Allahu akbar. I'tidal, sami Allahu liman hamidah. Bangkit daripada tahiyat awal. Tahiyat awal kita duduk istirahat, seumpama duduk antara 2 sujud. Selepas kita tahiyat tadi, Allahu akbar. 4 tempat sunat mengangkat tangan. Boleh tak kalau tak angkat? Boleh. Sah. Tapi kuranglah ganjaran pahala. Semayang Allahu akbar. Boleh. Tak salah, saya tak kata salah. Allahu akbar boleh? Boleh, tak salah. Buatlah suka hati. Tapi menyalahi sunnah. Kita nak bertetapan pada sunnah. Ini yang kita nak bawa. Agar kita itu dipandang oleh Allah SWT mengikut jalan laqad kana lakum rasulillahi uswatun hasanah. Adalah pada diri Rasulullah itu contoh ikutan terbaik. Kemudian duduk tawaruk, duduk tahiyat akhir, maka kita duduk pada lantai dengan menghamparkan kaki yang kiri, kaki kanan ditegakkan, kata ulama begini, ditegakkan, elok dilencongkan jari jemari kaki yang kiri, maka akan terarah
jari kaki yang kiri, jari yang kanan ke arah kiblat. Begitu juga dengan tangan kita. Ini yang kita nak bawa. Ini yang kita nak tunjukkan kepada masyarakat, agar kita itu terpandu sebagaimana yang dibawa juga dalam kitab Muniatul Musalli oleh Al-Imam Al-Alama Al-Alim Syekh Daud Al-Fatani. Begitu juga yang terletak dalam kitab Minhajul Talibin, kitab Fathul Mu'in, bagai-bagai kitab turat, kitab fiqh, ulama-ulama terdahulu telah menunjukkan cara solat baginda Nabi SAW. Kemudiannya sehinggalah kita memberi salam, kum masih lagi ke arah kiblat, Assalamualaikum. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh salatu tayyib, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatul, sehingga asyhadu an la ilaha illallah tu mazhab Syafi'i kita bengkok sedikit, iaitu jari telunjuk diletakkan di bawah, jari dia bengkok sedikit. Ini dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kita tak nak masuk mazhab lain, kan pening kepada orang kan. Kalau mazhab Maliki dia ada goyang ke kiri dan kanan dan sebagainya, itu banyak. Kita nak bawa mazhab kita, maka diturunkan sedikit sampai berakhir salam, Assalamualaikum warahmatullahi, masih lagi macam tu. Kemudian baru alih ke sini, kiblat balik, Assalamualaikum warahmatullahi, baru dilepaskan. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i yang kalau kita nak ikut betul-betul, baru kita dapat pengajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Semua berdalil. Kalau kita nak baca satu kitab tu panjang sampai tahun depan tak habis lagi tuan-tuan. Sedangkan solat kita masih lagi belum betul. Kalau nak cerita satu-satu sebab itu secara terperinci. Kemudiannya subuh dan maghrib. Baik, subuh dan maghrib. Tadi kita tengok perbuatan imam. Alhamdulillah. Kenapa imam tidak beralih kedudukan selepas daripada salam? Kita tengok imam tadi, imam muda kita tadi. Dia masih lagi duduk dalam keadaan tawarruk. Astaghfirullahalazim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali maghrib untuk mendapat kematian dalam keadaan husnul khatimah. Barang siapa yang nak mati dalam keadaan husnul khatimah, maka beristighfarlah 4 kali pada waktu maghrib. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih rabbighfirli. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih rabbighfirli 4 kali. Itu dianugerahkan kematian husnul khatimah, kata ulama. Nak amal-amal, tak nak amal terpulang. Saya hanya memberi daripada apa yang kami ambil daripada masyayikh kami, pada guru-guru kami. Baik. Jadi selepas kita istighfar waktu maghrib, tadi itu macam mana tuan imam telah pun menunjukkan contoh yang baik tadi itu. La ilaha illallah la syarika lahu wa yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. Belum beralih lagi. Sebelum engkau melipat kaki engkau, kata Nabi. Sebelum bergalih, sebelum bersela, sebelum kita duduk macam mana sekalipun, masih lagi dalam keadaan duduk tawarruk. Sehingga 10. La ilaha illallah la syarika lahu wa yuhyi wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Allahumma jinna minan nar, Allahumma jinna minan nar, Allahumma jinna minan nar 7 kali, barulah bergalih. Itu yang ditunjukkan oleh tuan imam tadi. Perasan tak? Itu yang sahihnya. Jangan sebab apa? Barang siapa membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir 10 kali ketika waktu subuh, ketika waktu maghrib, sebelum dia melipat kakinya, maka akan ditulis 10 kebajikan, dihapuskan 10 kejahatan, tidak akan ditimpa musibah yang tidak disukainya, tidak akan diganggu oleh syaitan. Seandainya dia mati pada malamnya, maka tidak akan dicatat dosa untuknya. Dalam riwayat yang lain seumpama dia telah memerdekakan 10 orang hamba sahaya. Seorang siapa membaca Allahumma jinni minan nar 7 kali subuh dan maghrib, maka dengan itulah tertutup 7 pintu neraka. Bagaimana zuhur, asar dan isyak? Baik. Wirid zuhur, isyak
Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Terus kita membaca Allahumma anta salam wa minka salam alaika ya salam fa inna rabbana bis salam wa dakhalna jannata dar salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Itu ketika itu dah boleh dah nak lipat kaki, dah bersela, dah berubah, boleh dah. Kemudian membaca ayat suratul Fatihah, membaca ayatul kursi, kemudian membaca Subhanallah 33 kali. Jangan ditinggalkan ayatul kursi. Kerana baginda Nabi SAW bersabda, barang siapa setiap kali selepas daripada solat fardu membaca ayatul kursi, tidak ada satu yang mencegah dia masuk ke dalam syurga. Dan ayatul kursi itu pelindung daripada kejahatan jin. Dan jangan sekali-kali ditinggalkan membaca tasbih, tahmid dan takbir 33 kali, ditutupi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir, untuk mencukupkan 100. Barang siapa yang membacanya akan terampun dosa sebanyak buih di lautan. Tak nak ke? Kadang-kadang kita baca subuh maghrib ya, Zuhur tak baca, Asar tak baca, Isyak lagi tak baca. Padahal sekejap saja. Lepas Isyak kan bagi salam. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta salam wa minka salam alaika ya salam wa rabbana bis salam wa dakhalna jannata dar salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahukum ilahu wahdahu la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ma fis samawati ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. La yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahumma ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Subhanallah 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 subhanallah. Agak-agak pensan tak kita kalau buat macam tu? Tak. Kalau kita tinggalkan semalam, takkan balik lagi. Kita dah dapat. Hidup kita 3 hari, tuan-tuan. Semalam dah berlalu. Hari ini yang ada. Besok belum tentu kita hidup. Kenapa kita tinggalkan amalan-amalan yang dibawa oleh para ulama terdahulu, yang nak bagi kebaikan kepada kita, yang ada sandaran daripada hadis Nabi SAW, ada jaminan untuk kita. Kenapa kita tidak suka? Kenapa kita tinggalkan? Ini permasalahan kita, sama ada kita yakin atau tidak, sama ada kita suka atau tidak apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Keyakinan Sayyidina Abu Bakar bersama para pengikutnya balik Nabi SAW daripada Isra wal Mi'raj, terus membenarkan apa pengkhabaran Nabi SAW. Maka macam mana kalau kita ini yang sikit pun Nabi bawa pun kita tak yakin? Wirid-wirid yang ada sandaran, ada jaminan pun Nabi bawa pun kita tak yakin. Macam mana nak kita yakin peristiwa yang perjalanan Nabi subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yang dikatakan perjalanan yang begitu singkat, pergi balik Masjidil Aqsa daripada Masjidil Haram saja sebulan pergi sebulan balik, naik daripada satu tangga Rabani sampai ke Sidratul Muntaha. Perjalanan yang pengembaraan yang paling banyak sekali yang Nabi SAW menziarahinya, melakukan solat di Taibah, melakukan solat di Baitul Laham, melakukan solat di Bukit Tursaina dan sebagainya. Tetapi mengambil masa Nabi SAW pulang, pembaringan Nabi masih lagi belum sejuk, masih panas lagi. Macam mana kita nak yakin? Itu yang ramai yang keluar daripada Islam kerana tidak ada kekentalan iman di dalam diri kita. Ini yang bawa ni mudah bagi kita. Itu pun kita bermalas-malas dalam melakukan ibadat. Kenapa kita bermalas-malas dalam melakukan ibadat, sedangkan kita akan bertemu dengan Allah, nak bawa amal soleh di dalam kubur besok, tuan-tuan. Ini aset kita dalam kubur besok. Ini yang akan kita jawab di dalam kubur. Anak tinggal, isteri tinggal, harta tinggal, keduniaan tinggal, kerja tinggal, pangkat tinggal, amal yang soleh. Mungkin asbab daripada ucapan kita tadi subhanallah subhanallah subhanallah, Allah pandang dan Allah memasukkan kita ke dalam syurga, mana kita tahu. Baginda Nabi SAW mengatakan kepada sahabat, wahai sahabatku,
Apakah kalian tidak mahu melakukan amal sebesar gunung Uhud? Bagaimana ya Rasulullah untuk kami melakukan amal sebesar gunung Uhud? Kata sahabat, ucapan subhanallah lebih besar daripada gunung Uhud. Ucapan alhamdulillah, ucapan Allahu akbar, ucapan la ilaha illallah lebih besar daripada gunung Uhud. Kenapa kita tinggalkan zikir subhanallah, 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 subhanallah? Bang, saya tanya bang, abang dapat BRIM bang? BRIM bantuan dapat bang? Belum. Sekarang saya bagi abang BRIM, agak-agak abang ambil duit tu masuk poket tak? Ataupun kira dulu? Kira dulu tak bang? Kira dulu, duit kita kira. Zikir kita tak nak kira. Duit tabung jemaat kita kutip, kita kira sampai petang. Zikir kita tak nak kira. Kenapa? Kenapa? Tanyalah diri kita. Dapat duit berkali-kali kita kira. Sedangkan itu lebih lagi patut kita hitung dengan jari kita menjadi saksi besok di hadapan Allah. Kenapa? Cuainya umat akhir zaman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kita nak masuk Ramadan tuan-tuan, nak masuk Sya'ban, ada nisfu Sya'ban, nak masuk Ramadan, nak menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Macam mana ada ketakwaan dalam hati kita kalau segala yang dibawa oleh Nabi SAW kita tinggalkan, kita buang, kita hakis satu persatu. Tak seronok lagi kita kepada Nabi SAW. Kita tak seumpama sahabat yang mereka itu penuh badan mereka dengan tusukan tombak, bilahan pedang ketika mereka wafat, penuh kerana berjuang, berjihad fi sabilillah. Kita tak sampai macam tu. Ini pun baca zikir pun tak mampu. Allahu Akbar. Tanya pada diri kita, apa kita nak jawab di hadapan Allah? Apa kita nak jawab ketika bertemu dengan Rasulullah di Telaga Kausar? Nak bertemu dengan Allah SWT, nak bertemu dengan Rasulullah SAW di titian sirat, nak memohon syafaat, ya Rasulullah, bagikan kami syafaat engkau ya Rasulullah. Apa kita nak jawab tuan-tuan? Tanya pada diri kita. Mana kasih kita kepada Nabi SAW yang selama ini 12 lagu awal kita sibuk dengan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Allah ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tapi untuk menghidupkan apa yang dibawa oleh Nabi yang ringan pun kita tak mampu. Tanya pada diri kita, selama mana kita nak hidup tuan-tuan? Selama mana kita nak mengira duit yang kita dapat itu tapi tak nak menghitung zikir yang Allah bagi kepada kita? Tanya pada diri kita tuan-tuan. Saya rasa cukup sekadar itu. Jadi kerusi ini di antara kesalahannya bagi orang yang uzur. Baik, sedikit